Assalamualaikum. Jadi kali ini kita kembali lagi dalam ulasan rock kapak. Alright, jadi seperti yang telah dijanjikan di episod 39 yang terdahulu, kali ini aku akan ceritakan mengenai slot istimewa, iaitu Lady Rockers. Jadi di sini semua antara kaset-kaset awet-awet rocker kita yang pernah diterbitkan. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi ni aku letak setiap satu sajalah, setiap satu album masing-masing. Macam Ella, aku tak letak kat sini kaset solo dia, aku letak Ella and the Boys. Dan Ruhil, ini kaset dia bersama Metal Child, aku tak letak kaset Ruhil saja sebab tak muat tempat nampak. Shima pun sama, ni letak kaset Shima and the Boys, tak letak kaset Shima solo. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita boleh tengok kat sini yang Lady Rockers kita ni ada yang solo, ada yang bersama kumpulan. Baiklah, kita perincikan satu persatu. Jangan lupa subscribe dan share ke channel YouTube Daing Hasri untuk ketahui lebih banyak lagi ulasan menarik mengenai rockers lama kita. Awet rocker atau minah rocker adalah satu istilah yang kita biasa dengar di pertengahan 80 hingga ke awal 90-an. Munculnya kelompok ini di tengah-tengah kehangatan muzik rock yang sedang menular di kalangan muda-mudi. Malah menjelang era pertengahan 80-an, bakat awet rocker dicungkil menerusi pertandingan-pertandingan rock yang dikhususkan khas untuk golongan rocker wanita. Antara pertandingannya seperti juara Lady Rock 1987 banyak melahirkan bakat-bakat baru di kalangan rocker wanita. Dari pertandingan-pertandingan ini lahirnya kumpulan muzik rock wanita dan penyanyi-penyanyi rock wanita. Mungkin nasib kumpulan muzik wanita tidak berapa mengizinkan, banyak yang tidak berpeluang untuk terus kekal hingga ke album. Kebanyakan penyanyi asal kumpulan-kumpulan tersebut juga kemudiannya lebih tampil sebagai penyanyi solo berbanding bersama kumpulan asal. Kemasukan tahun 1990 juga menyaksikan irama rock mula mendominasi pasaran muzik Malaysia. Banyak syarikat rakaman mula menampilkan artis-artis wanita mereka dengan konsep rock dalam menyambut kemeriahan itu. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita perincikan satu persatu setiap Lady Rockers yang pernah menghiasi industri muzik kita, bermula tahun 1984 ke tahun 1994. 1984 ke 1985. Linda Ismail, antara penyanyi wanita Malaysia terawal merakamkan lagu berentak rock, menerusi penampilannya bersama kumpulan muzik parodi Solid Gold yang sempat melahirkan dua album berkonsepkan parodi muzik popular era 60, 70 dan awal 80-an pada 1984 dan 1985. Walaupun hanya sebuah lagu berentak rock sahaja yang dirakamkan, iaitu Den Guitar, yang merupakan saduran parodi kepada lagu Play Guitar dari John Mellencamp. Namun ia adalah lagu bergenre rock pertama dengan vokal wanita di Malaysia yang pernah dirakamkan. Dan pun turut ditari. Semua gembira, tiada yang berduka, mendengarkan lagu petikan gitar rock and blues. Den Guitar, Den Guitar, Den Guitar. Where are you come? 1985 ke 1986. Sahara Yaakob,
lebih dikenali dengan gelaran Mama Rock, tampil dengan album penuh bergenre rock pada tahun 1986, menerusi album keduanya yang terbit menerusi syarikat rakaman Warnada. Juga diberi jolokan Tina Turner Malaysia. Imej penampilan serta gaya nyanyian Sahara Yaakob amat mirip penyanyi Amerika itu. Album kedua Sahara Yaakob meletakkan posisi sebagai album penuh pertama wanita bergenre rock di Malaysia. Malah pada album ketiga, jawapannya 1988, pendengar menyaksikan muzik rock bawaan Sahara Yaakob lebih berat terarah ke heavy metal. ke 1987, kemunculan penyanyi rock wanita Ella bersama kumpulannya The Boys tampil pada tahun 1986 menerusi album kompilasi Battle of the Bands keluaran syarikat Warnada, mencetuskan fenomena baru pada masa itu. Malah kemeriahan turut disambut dengan siri tour Battle of the Bands yang diadakan oleh syarikat box office di seluruh Malaysia. Menerusi kejayaan itu, Ella and the Boys sempat melahirkan 2 album pada 1987 menerusi Warnada Records. Ella meneruskan karier sebagai penyanyi solo pada 1989 di bawah penerbitan syarikat antarabangsa WEA dan terus menerus muncul dengan album solonya. Lantas membina reputasi beliau sebagai Ratu Rock nombor 1 Malaysia. 1987 ke 1988, bahang rock mula terasa di seluruh Malaysia dengan kejayaan Battle of the Bands yang menakluk seluruh negara. Pada masa ini, sebuah kumpulan legenda rock 70-an negara iaitu Sons of Adam telah muncul kembali bersama penampilan seorang vokalis rock wanita, Dila Hussein. Ya, Dila Hussein adalah anak perempuan keluarga seni arwah Yarham Husin Abu Hassan. Beliau merupakan kakak kepada penyanyi jazz Fairuz Hussein dan pelakon terkenal Faizal Hussein. Dila Hussein sempat melahirkan 2 album bersama Sons of Adam yang menampilkan konsep AOR di bawah terbitan Surya Records pada 1987 dan 1988. Namun akibat perpecahan kumpulan dan selera muziknya yang lebih keras iaitu heavy metal telah membuatkan SRC menyambung kontrak bersamanya untuk album solonya sendiri di bawah penerbitan Hatan.
Pada 1987 juga, buat pertama kalinya gambar seorang rocker wanita lengkap berpenampilan rock sambil memegang gitar muncul sebagai model cover album kompilasi dari salah satu pertandingan paling berpengaruh pada masa itu, iaitu Juara-Juara Rock. Model itu adalah Ramzila. Lebih memfokuskan bernyanyi di kelab-kelab malam di Singapura, gaya vokal Ramzila yang serak dan rock telah menarik minat Datuk Ramli MS dari syarikat SRC yang menawarkan kontrak rakaman album kepada Ramzila. Bermulanya karier Ramzila sebagai artis rakaman pada 1989 dan seterusnya. Susuri waktu mencari jawaban yang bakal memberi ketenangan dalam pencarian penuh keyakinan ku dipertemukan dengan dirimu. Semenjak engkau datang, hilanglah rasa keresahan tercipta. Keriangan bercinta menjadikan diriku pemburu rindu yang setia padamu. Keriangan bercinta. 1988 ke 1989, fenomena rock yang semakin menular pada pertengahan 80-an telah membuahkan inisiatif ramai pihak penganjur dan promoter untuk menganjurkan pertandingan serta show yang melibatkan penyertaan rocker wanita. Menerusi pertandingan-pertandingan inilah menyaksikan semakin banyak bakat-bakat rocker wanita mula memunculkan diri, menghiasi industri muzik Malaysia. Malah kemunculan kumpulan muzik rock semua wanita yang mencetuskan fenomena pada masa itu, iaitu Malaysian She-Rock, juga lahir dari pertandingan juara Lady Rock anjuran Lokman Junid. Barisan awal Malaysian She-Rock pada masa itu hampir mencapai ke penerbitan album, namun disebabkan beberapa faktor, ianya tidak sempat menjadi kenyataan. Malaysian She-Rock sebenarnya terhasil dari idea Bobcat dan Mima, yang pada awalnya merupakan pengasas kumpulan rock gandingan lelaki dan wanita, iaitu V. Ditubuhkan pada 1987, V dibarisi oleh Bobcat bass, Mima dan Yaya gitar, dan Gunding drum. Ya, inilah kumpulan rock yang pernah disertai Ratu Cantik Malaysia 1991, era Fazira, di mana beliau merupakan vokalis kumpulan V. Jodoh era bersama V tidak panjang dan tepatnya digantikan oleh seorang rocker wanita yang antara paling ranggi di zaman itu, iaitu Liz. Liz kemudiannya bergerak secara solo dan melahirkan dua buah album di bawah terbitan Polygram pada 1989 dan 1990. ke 1990 merupakan zaman paling kemuncak bagi industri rock. Malah juga memberi kesan dan impak yang amat kuat kepada kelompok awet rocker.
Semakin banyak kumpulan dan penyanyi rock wanita muncul pada masa ini. Malah ada juga yang pada masa itu masih bersekolah. Ikuti episod selanjutnya untuk kupasan Lady Rocker bahagian 2.